Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi surati Ali Imran. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Dzalika min amba'il ghaib nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita teruskan pengajian kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada salah seorang jamaah yang dah tak ada dah malam ni. Dia selalunya dia duduk belah-belah sana. Siapa nama dia? Pak Amin, pencin Wadah Jawa. Jadi kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada arwah beliau. Mudah-mudahan Allah mencucuri rahmat kepada beliau. Lillahi lahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah memberkati dan juga mencucur rahmat kepada arwah beliau. Muka surat 182. Baca sikit bawah tu nah. Posisi wanita di dalam Islam. Sistem masyarakat Islam mengakui dan meletakkan kaum wanita pada posisi yang layak dan wajar. Wanita ni kita tak boleh pinggirkan dia, ataupun kita tak boleh beranggapan Allah perempuan ni duduk kat dapur sudahlah. Namun demikian, kalau kita nak letakkan perempuan ni adalah kita letakkan dalam satu posisi yang sewajarnya. Kalau kita akan bincang sejauh mana perempuan tersebut memainkan peranan dalam masyarakat, termasuklah peranan wanita dalam hal politik yang kita bincang sekali lagi insyaAllah. Dengan mengakui hak-hak dan kewajipan mereka serta tugas-tugas khusus kaum wanita, kita hargai wanita, tapi jangan sampai wanita tersebut meninggalkan ataupun melupakan tanggungjawab utama dia. Tata kusila yang harus dilakukan oleh kaum wanita, dan dalam huraian berikut nanti ingin kami kemukakan 4 persoalan ataupun 4 pokok masalah agar kita ketahui posisi wanita di dalam Islam. InsyaAllah malam ni kita bincangkan mungkin 1, 2, 3 dan 4. InsyaAllah mungkin kita akan sambung pada bulan-bulan yang akan datang. Ataupun kalau laju insyaAllah kita mungkin boleh ambil 2 ataupun 3 permasalahan tentang posisi wanita. Dan kalau sempat lagi insyaAllah kita bincang sedikit berkenaan dengan isu semasa tentang keadaan ataupun hal ehwal zakat di negeri Perak, yang kami baru diberikan taklimat kepada guru-guru agama Tauliah negeri Perak baru ni di Hotel Sri Malaysia. Okey. Yang pertama daripada yang 4 itu ialah hak kaum wanita. Okey. Dia kata sebagai prinsip umum bahawa kaum wanita itu sama sahaja dengan kaum lelaki dalam menghadapi hak-haknya. Kalau kaum lelaki ada hak dia, kaum wanita juga ada hak dia. Namun dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan watak dan pembawaan wanita,
dan hak yang harus dan semestinya dilaksanakan oleh kaum wanita yang tentunya tidak dapat dibebankan kepada kaum lelaki. Ada perkara-perkara yang kaum wanita tu jangan bagi kat dia, sebab ianya adalah yang sepatutnya ditanggung oleh kaum lelaki. Maka prinsip umum itu lahirlah hak-hak wanita sebagai berikut. Nah, yang pertama, hak wanita ialah hak untuk hidup. Kalau lelaki dia nak hidup, wanita juga dia ada hak untuk hidup. Kaum wanita sejenis makhluk yang berjiwa dan tidak berbeza dengan kaum lelaki yang mana jiwanya harus mendapat penghormatan. Sifat semula jadi manusia ni tak kiralah dia lelaki ataupun perempuan. Kalau lelaki ingin dihormati, perempuan juga ada masanya dia ingin dihormati. Kerana itu setiap pelanggaran terhadap jiwa seperti penanaman anak perempuan hidup-hidup dapat dikenakan hukuman qisas kepada orang yang bersengaja mengerjakannya. Nah, ini berasaskan kepada yang Allah rakamkan lebih kurang 1400 tahun yang dulu, yang mana sebelum kelahiran Nabi, peristiwa-peristiwa kaum wanita ataupun apabila lahir anak wanita, maka muswadda wa huwa kadhib, yakni dia punya muka dia merah padam apabila dibagi tahu dia tentang kalau dia melahirkan anak perempuan. Pasal apa? Pasal ayum sikuhu ala hunin au yadussuhu fiturab. Dalam kepala dia dua je. Sama ada aku pelihara dan jaga anak perempuan aku ni dalam keadaan aku dihina, au yadussuhu fiturab, ataupun aku tanam dan kambuh terus masuk dalam tanah. Okey. Jadi bila lahir Rasulullah SAW dia bawa Islam, maka martabat ataupun hak wanita diangkat setinggi-tingginya, iaitulah setaraf dengan hak kaum wanita, kaum lelaki. Kalau lelaki nak hidup, kaum wanita juga dia nak hidup. Yang kedua, hak wanita ialah harus dihormati. Kalau kita hormat pada lelaki, yang wanita juga ada kalanya kita kena hormat, kerana mereka adalah manusia. Kalau lelaki manusia, yang perempuan juga manusia. Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat yang ke-35, walaqad karramna bani Adam. Nah, kata Allah, kami telah memuliakan anak Adam. Siapa anak Adam? Perempuan juga keturunan Adam, lelaki juga keturunan Adam. Maknanya dalam Islam, lelaki ingin dihormati ataupun lelaki kita hormat, wanita juga ada ketiganya kita kena hormat mereka. Okey. Nah, pertama hak hidup, yang kedua hak untuk dihormati. Yang ketiga ialah dalam memperolehi hak. Kaum wanita sama dengan kaum lelaki dalam memperolehi hak. Baik hak itu hak keuangan maupun hak lainnya yang sesuai dengan hukum. Dan di antara cara memperoleh hak ataupun harta kekayaan ialah dengan cara perwarisan. Dalam Islam ni, bahawa kalau lelaki ataupun anak lelaki mendapat hak kekayaan daripada kedua ibu bapa dia yang merupakan ataupun dari segi perwarisan, maka anak perempuan juga ada hak dia daripada kedua orang tua dia untuk mewarisi dalam hak ataupun dalam jumlah-jumlah tertentu. Islam menetapkan bahawa kaum wanita mendapat hak perwarisan yang dahulunya mereka tidak mendapat. Sebelum Rasulullah membawa Islam,
yang mana kaum wanita di zaman jahiliyah dikecualikan ataupun dilucutkan hak mereka daripada mendapat harta warisan ataupun daripada mendapat peninggalan daripada orang tua mereka. Bahkan kezaliman jahiliyah ni terhadap kaum wanita, apa yang disebut sebagai kalau dalam fiqh ada satu bab nama dia bab zihar. Yang mana sebelum Islam datang zihar ni berlaku dah. Yakni Arab jahiliyah mereka menggunakan zihar itu sebagai jalan ataupun untuk menceraikan isteri mereka. Yakni bila dia tak mahu ataupun dia nak kahwin dengan orang lain, terus dia zihar isteri dia kata, contohnya dia kata punggung hang ni sama macam punggung mak. Maka bila dia sebut macam tu, secara automatik di zaman jahiliyah dia tak boleh bersama dah dengan isteri dia. Okey, apabila datang Islam, bab zihar ni ada juga berlaku. Maknanya perbuatan percakapan laki ni ada juga walaupun Islam dah datang. Maka Islam memberi satu hukuman kepada lelaki apabila dia menziharkan isteri dia. Ni yang kata tak boleh menzalimi isteri. Apabila dia menzihar isteri dia, maka si lelaki itu diharamkan mempergauli ataupun menyetubuhi isteri dia kecuali dengan melalui 3 syarat. Yang pertama ialah memerdekakan hamba sahaya. Sekarang hamba sahaya pun dah tak ada. Okey, maka dia kena fasyamu syahraini mutatabi'aini. Dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dah puasa dah 57 hari, kali yang ke-58 batal. Dia kena kira balik daripada satu. Ada orang kata, ustaz, susahnya Islam ni, zalimnya Islam ni. Bukan Islam tu yang susah, mulut ataupun menjaga mulut tu yang susah. Islam, dia sifat dia ialah al-wiqayah khairun minal ilaj. Yakni mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Jangan dah celupak mulut tu baru nak bayar ataupun barulah nak komplain tentang bayar denda. Okey, kemudian kalaulah dia tak mampu juga, dah cuba dah, sebagian ulama kata dia kena cuba, dia tak boleh terus lompat tangga yang ketiga, iaitulah memberi makan. It'amu sittina masakin, 60 orang fakir miskin dia kena sedekahkan satu cupak ataupun memberi makan 60 orang fakir miskin. Dan barulah lepas tu barulah dia boleh menyetubuhi isterinya. Okey, itu dia sebut sebagai bab zihar. Okey, ni digunakan oleh orang ataupun di zaman jahiliyah sebagai cara untuk menceraikan isteri mereka. Dalam Islam dia tak tercerai. Dengan erti kata Melayu kata gantung tak bertali. Cerai pun dah. Kalau isu isteri tu nak kahwin dengan lelaki yang lain pun tak boleh, sebab dia masih isteri kepada suami dia. Dalam masa yang sama bersetubuh pun tak boleh, sebab suami dia belum lagi membayar denda. Maka ini melakukan satu kezaliman terhadap kaum wanita. Okey, jadi dalam Islam dahulunya wanita ditiadakan ataupun dilucutkan hak mereka untuk mendapat warisan. Tapi bila Islam datang, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimman qalla minhu au kasura nasiban mafruda. Allah kata lirrijali nasibum mimma taraka. Di ujung tu Allah ulangi sekali lagi, walin nisa'i nasibum mimma taraka. Inilah yang baru ni saya berhujah sedikit dengan yang
memberikan ceramah peringkat awal berkenaan dengan cara pengagihan zakat fitrah. Dia tulis ayat surah At-Taubah ayat 60 tu. Dia kata innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sampailah ke ujung. Kemudian dia tanya hadirin peserta, dia kata tuan-tuan nampak tak? Dia kata saya bagi 3. Dia bagi yang ada li, kemudian dia bagi yang ada waw. Apa nama ni, innamas sadaqatu lil fuqara'i, dia letak 1. Apa nama, wal masakin, letak nombor 2. Kemudian apa nama, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Kan? Kemudian apa nama ni, barulah wal mu'allafati qulubuhum, wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian baru yang belah sini 4 lagi, dia baru dengan wafir riqabi, wafir. Tadi li, ni fi. Wafir riqabi wal gharimina wa ibnis wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 4 sini, 4 sini. Tuan-tuan tahu tak, dia kata, kenapa ni dia bagi li, kenapa ni dia bagi fi? Saya kata, tuan, yang li tu pasal lam tu adalah lil mil. Dia kata, itulah dia. Tu sebab dia kata zakat ni wajib diberikan kepada amil. Dia apa geram? Dia sebut. Okey, tuan, bagaimana kalau apa nama ni? Dia kata sebab kita di Malaysia kita kena patuh kepada sultan, sebab dia kata apa nama, amil ni adalah dilantik oleh sultan. Saya kata, tuan, bagaimana kalau negara tak ada raja? Lalu dia kata apa nama ni, kalau negara tak ada raja, dia kata ketua dia. Saya pun balik-balik rumah duk fikir betul ke tak sah zakat ni apa nama ni berikan kepada, kalau bukan kepada apa, amil. Kebetulan selepas daripada ceramah dia, majlis dialog dengan seorang datuk, dia kata ini satu peluang lah. Tapi saya alhamdulillah semua jawapan-jawapan yang diberikan oleh datuk tu saya berpuas hati. Itu sebab saya lepas habis ceramah tu, saya terus keluar daripada kursi saya tu. Sebelum dia turun daripada stage tu, saya terus salam dia. Saya pegang tangan dia. Saya kata, terima kasih Datuk sebab menjawab semua soalan berdasarkan kepada hukum Islam. Maknanya bukan berdasarkan kepada politik. Lalu dia jawab, dia kata, kalau aku tak jawab dengan hukum Islam, dia kata aku letak mana muka aku. Saya tabiklah kat dia sebab dia jawab apa nama ni berdasarkan kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, termasuklah di antara yang dibentangkan pada hari itu berkenaan dengan prestasi kutipan zakat daripada 2001 sampai 2011. Saya kalau ada kertas kerja memang saya akan kaji dan baca. Saya tak puas hati memang tanya, jawab tak jawab cerita lain. Okey. Lalu saya nak baca dulu tuan-tuan, baru saya bagi tahu tuan-tuan apa soalan yang saya kemukakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tahun 2001 kutipan zakat seluruh negeri Perak, zakat harta semualah, kumpul-kumpul semua, hanya sekitar 27,734. Mana kira dia? 27 juta 737,000, kemudian 734 ringgit. Betul? Yang saya heran 2002 20 juta 404,989. Tak apalah. Mungkin ada orang tak bayar zakat kot. Yang paling aku herannya ialah dalam bab kutipan zakat fitrah. Tahun 2007 5.48,
2008 7.78, tapi 2009 7.61. Nih, nah perbandingan daripada tahun 2009 daripada 2008 7.78, 2009 7.61. Kurang. Saya kata Datuk, adakah rakyat Perak ketika tahun 2009 ramai yang mati? Saya jenis saya tanya direct ya. Kan? Antak pilih dan jawab apa pun. Jadi aku tanya. Kita muskil kita tanya. No? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok apa berlaku pada tahun 2008. 2008 di negeri Perak ada peralihan pucuk pimpinan yang memerintah negeri Perak. Okey. Maknanya pada tahun tersebut dari segi zakat fitrah ramai yang tidak memberikan kepada Amin. Betul? Dan ianya adalah diakui oleh datuk tersebut. Dia kata jabatan bukan tak tahu bahawa ada di kalangan orang Islam negeri Perak, dia kata tidak membayar zakat kepada amil yang dilantik. Tetapi dia kata pihak jabatan tidak mengambil tindakan apa-apa sebab orang Islam ni dalam bab zakat fitrah ni dia kata memang kita husnuzan. Orang Islam dalam bab zakat fitrah husnuzan. Memang dia cukup dia kira berapa orang anak dia. Dia kira kalau anak 7 ke campur dengan dia suami isteri 9 tu bayar. Jadi maknanya apa dia? Dalam bab zakat fitrah ni tuan-tuan, dia berbeza dengan zakat harta. Zakat fitrah ni bahkan dia lebih afdal agih sendiri. Pasal apa? Pasal kitalah yang lebih mengetahui tentang keadaan ada berapa orang fakir miskin yang ada pada jiran-jiran kita. Okey. Bahkan ada satu soalan, dia kata Datuk, soalan muslimat daripada Simanggul. Dia kata ada seorang isteri, dia cikgu. Kemudian dia nak bayar zakat fitrah. Tapi dia kata suami dia sakit jantung, tak bekerja. Jadi mana lebih afdal dia bayar zakat fitrah dia kepada amil ataupun jabatan agama ataupun dia bayar kepada suami dia? Alhamdulillah datuk tersebut dia jawab apa? Dia kata lebih afdal bagi zakat tersebut terus bagi kepada suami dia. Pasal apa tuan-tuan? Walaupun memang amil yang dilantik kita kena bayar zakat, pasal dalam masa kita nak bagi kepada amil, lepas tu nak mohon pula, nak pi turun pula bawah makan masak, kawan tu mampu dah. Termasuklah soalan saya kata, okey. Datuk saya kata orang asing, Pakistan, Indonesia, Filipina dan sebagainya, mereka bekerja di Malaysia. Kemudian ataupun dia berniaga di Malaysia. Dia sampai dia sampai nisab perniagaan dia, kemudian dia bayar zakat tersebut kepada sepupu-sepupu ataupun orang kampung dia di negeri asal dia. Boleh atau tidak boleh? Sedangkan kalau kita tengok tuan-tuan bahawa zakat fitrah ni ikut hukum asal dia, kita tak boleh alih, tak boleh angkat atau tak boleh pindahkan zakat. Contoh negeri kita di Perak, kemudian kita pergi bayar zakat Pulau Pinang. Kecuali bahawa di negeri Perak tak ada orang fakir miskin. Kemudian di Pulau Pinang ada yang fakir miskin. Okey, apa jawapan Datuk tu? Cukup logik. Dia kata bahawa kalau kalau di Malaysia tak ada fakir miskin, di Pakistan ada fakir miskin, dia kata boleh bayar di sana. Satu. Yang kedua, kalaulah di Malaysia zakat fitrah ni pengagihan dia lebih sistematik. Bahkan contohnya di Pakistan, contohnya zakat fitrah ni tidak pembahagian zakat tersebut tak sampai kampung-kampung. Maka dia boleh berikan sebab apa? Lebih aulanya di sana dah terlalu menderita, sedangkan kita di Malaysia masih banyak lagi pihak-pihak tertentu ataupun orang-orang lain yang bayar zakat. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Kemudian soalan yang saya jawab, yang saya tanya berkenaan dengan bila 2003 21 juta, 2004 25 juta, 2005 27 juta, 2006 33 juta lebih, 2007 melonjak mula 40 juta, 40 juta 2008 terus 50 juta 772. Mak daripada tahun 2007 naik 15 juta. Okey. Daripada 2008 naik lagi 57 juta kepada 62 juta. Daripada 62 juta naik lagi pada 2010 70 juta. Yang paling berangsangkan lagi pada tahun 2011 ialah naik kepada 82 juta 151.452 ringgit 42 sen. Saya berseluruh nak tanya saja